Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kurniakanlah kami kefahaman yang mendalam. Mudahkanlah kami untuk memahami pelajaran yang kami pelajari. Khususnya dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keimanan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami supaya kami suka berada di dalam majlis ilmu. Mudahkanlah kami mengingati pelajaran yang kami pelajari, ya Allah. Dan kuatkanlah semangat kami untuk berada di dalam majlis ilmu bagi memperkukuhkan fahaman kami terhadap agamamu. Dan jadikanlah amalan kami amalan yang engkau redai, yang engkau terima, dan memberi ganjaran kebaikan untuk kehidupan kami di akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sekali lagi di atas limpah kurnia hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama dalam majlis yang mulia ini untuk perkukuhkan lagi kefahaman kita terhadap pengajaran Islam. Jadi kita masih lagi merujuk kitab ringkasan Riyadhus Shalihin yang sangat bermanfaat bagi mereka yang mengambil perhatian terhadapnya. Dan kita membicarakan dalam topik yang sama lagi, iaitu kelebihan membaca Al-Quran. Kita telah melihat ayat Al-Quran, kita telah pun mendengar hadis Nabi, bagaimana sabda-sabda Nabi SAW yang menyebutkan tentang kelebihan membaca Al-Quran. Dan pada hari ini kita menyambung pengajian kita
pada hadis yang berikutnya, yaitu baginda Nabi menyatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran nanti akan memberi syafaat kepada pembaca-pembacanya, kepada yang mengamalkan ajarannya, dan syafaat itu akan berlaku pada hari kiamat. Jadi semalam kita membicarakan tentang hari kiamat, suatu hari yang pasti akan berlaku, seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah. Apabila berlakunya hari kiamat, dan hari kiamat itu pasti akan berlaku, bukan suatu penipuan, yang mana pada hari itu nanti berlaku suasana yang tidak diingini oleh manusia, keadaan huru-hara yang dahsyat dan sebagainya. Jadi kita telah pun mengkaji sedikit tentang tanda-tanda kecil hari kiamat. InsyaAllah hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, semoga dengan kesabaran kita akan menyambung kembali satu lagi topik, tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi kalau para ulama dah menceritakan tentang tanda-tanda besar berlakunya hari kiamat, dan dahulu kita katakan belum lagi berlaku tanda-tanda yang besar, tapi hari ini kita sudah mula nampak tanda-tanda yang besar itu. Jadi kata baginda Nabi SAW, kiamat tidak akan berlaku selagi kamu belum jumpa ataupun sehingga kamu melihat 10 perkara. Tanda-tanda besar berlaku hari kiamat. Yang pertama, kata baginda Nabi, asap, iaitu dukhan. Dalam Quran ada sebut surah Ad-Dukhan. Yang kedua, Ad-Dajjal. Munculnya Dajjal. Yang ketiga, binatang besar yang dipanggil Dabbatul Ard. Yang keempat, terbitnya matahari daripada tempat terbenamnya. Sekarang matahari terbit daripada timur dan tenggelam ke barat. Di barat tenggelamnya. Nanti kita akan huraikan sedikit satu persatu ini. Yang keenam, akan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Yang ketujuh, akan munculnya Ya'jud wa Ma'jud. Ya'jud wa Ma'jud. Yang ke-8, gempa bumi yang berlaku di timur. Yang ke-9, gempa bumi yang berlaku di barat. Yang ke-10, Allahumma shalli ala Muhammad. Gempa bumi, kemudiannya yang ke-10 akan munculnya api daripada Yaman. Itu 10 tanda besar yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi kita melihat sedikit intisari ataupun peristiwa yang dikaitkan. Yang pertama tadi iaitu tentang asap. Asap ataupun dipanggil dukhan, yang mana asap atau dukhan ini yang akan keluar dan akan mengakibatkan penyakit seperti flu ataupun selsema di kalangan orang yang beriman dan akan mematikan orang-orang kafir. Itu ciri ringkas tentang yang dikatakan asap ataupun ad-dukhan. Suatu asap ataupun suasana cahaya matahari tidak menyinari dengan terang disebabkan adanya asap dukhan itu tadi, yang mana bila kena kepada orang yang beriman, itu kesannya sekadar seumpama selsema sahaja. Tetapi kalau orang kafir yang terkena boleh membawa kepada kematian. Yang kedua, akan munculnya Dajjal. Dajjal ini suatu makhluk yang matanya ada 2 tetapi sebelah itu buta. Mata sebelah kanan itu buta, tak dapat melihat. Yang dapat melihat ialah mata sebelah kiri. Jadi Dajjal ini akan membawa fitnah
iaitu membawa ujian yang besar yang akan meranggut keimanan sehingga banyak orang-orang yang akan mendengar kepada seruannya sebagai Tuhan. Ini sedikit info tentang Dajjal. Makhluk seumpama manusia, ada dua mata, tapi mata yang kanannya satu buta. Kemudian di dahinya tertulis perkataan kafarah. Kafar artinya yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit info. Jadi waktu Dajjal keluar nanti, Allah beri Dajjal kekuatan yang luar biasa. Yang mana kekuatan itu tadi boleh menjadikan manusia akan mengakui dia sebagai Tuhan. Dan di saat dia muncul nanti, maka kuasa-kuasa apa ni sekarang ini yang kita katakan adanya kuasa internet, adanya apa kita kata gelombang dan sebagainya tadi yang canggih-canggih. Kalau dalam sebuah kereta kebal umpamanya kita tengok yang kita dapat gambarkan adanya Swiss ataupun dalam kapal terbang ada butang itu butang ini, tekan satu butang keluar peluru berpandu, keluar satu butang tekan satu butang boleh menembak dan sebagainya. Canggih. Tapi waktu Dajjal keluar nanti sistem-sistem yang canggih ini tidak lagi beroperasi. Hebatnya Dajjal, kurniaan Allah di saat itu. Jadi handphone kita semua dah tak beroperasi di saat itu. Jadi sekarang ini kita yakin Dajjal belum keluar, tetapi sistem-sistem yang berkaitan dengan Dajjal itu tadi sudah mula ada di saat ini. Sistem Dajjal sudah mula ada. Sifat ganasnya, sifat ingin menguasai dunia, itu sudah ada. Sifat-sifat Dajjal itu tadi. Jadi kita percaya makhluk Dajjal ni akan muncul, tetapi sekarang ini kita belum bertemu lagi dengan Dajjal, tetapi kita sedang menghadapi sistem-sistem Dajjal yang berusaha untuk merosakkan kefahaman manusia lebih-lebih lagi terhadap pegangan agama. Ini yang kita perlu jaga tuan-tuan, sehingga kan baginda Nabi SAW pesan kepada umat manusia apabila munculnya Dajjal nanti tutup pintu-pintu tingkap-tingkap rumah-rumah kalian, suruh isteri anak-anak perempuan ajak masuk, sebab salah satu bagian yang kuat berpegang dengan pegangan Dajjal itu adalah kaum wanita. Yang rasa sedih adalah di kalangan umat Islam sendiri akan ada yang beriman kepada Dajjal laknatullah. Jadi ini kita perlu kaji lagi yang mendalam tentang Dajjal ni. Yang ketiga, binatang besar yang dipanggil Dabbatul Ard. Ini tanda-tanda besar hari kiamat, akan munculnya binatang besar yang dipanggil Dabbatul Ard itu tadi, iaitu sebagaimana disebut dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quranul Karim, dalam surah An-Naml ayat yang ke-82. Surah An-Naml, An-Namlu surah yang ke-27. Tengok ayat yang ke-82, Allah berfirman, wa iza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatum minal ardi tukallimahum. Sadaqallahul azim. Dan apabila berlakunya al-qaul, yakni suasana di padang di hari kiamat nanti, bila berlakunya percakapan, berlakunya percakapan tentang peristiwa tanda besar hari kiamat nanti, akan munculnya Dabbatul Ard, dan Dabbatul Ard ni akan keluar dari bumi, daripada bumi dan bercakap dengan manusia. Bercakap dengan manusia. Itu yang dikatakan Dabbatul Ard. Jadi kita bolehlah kaji, cari apakah peristiwa seterusnya bila Dabbatul Ard ini muncul dan bercakap dengan manusia.
Okay. Dan yang kelima, tanda hari kiamat itu akan berlaku, iaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam, seorang nabi, seorang rasul yang lahir tanpa ada ayah, tetapi hanya ada ibu saja. Ibu Nabi Musa itulah dia Siti Maryam. Siti Maryam. Siti Maryam tidak berkahwin dan tidak melakukan maksiat, melakukan perkara yang bercanggah dengan Islam yang menyebabkan dia melahirkan anak. Tetapi inilah tanda kekuasaan Allah. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila Allah nak jadikan sesuatu, tidak ada yang boleh menghalang. Nak jadikan Siti Maryam ini seorang wanita yang mengandung, kemudian melahirkan anak, walaupun tidak ada suami, walaupun tidak melakukan hubungan dengan lelaki lain. Tetapi kuasa Allah membuktikan Siti Maryam mengandungkan Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa alaihi salam antara Nabi yang hari ini kita yakin masih hidup. Sejak kelahirannya sampai sekarang masih hidup. Tetapi baginda ini berada di langit. Allah naikkan ke langit untuk Allah selamatkan. Maaf tuan-tuan. Untuk Allah selamatkan Nabi Isa itu daripada ditangkap dan dibunuh oleh kaumnya. Jadi secara ringkas, Nabi Isa ini bila telah dibenci oleh kaumnya, maka dikejar oleh kaumnya. Lalu larilah Nabi Isa ke dalam sebuah gua, dan di dalam gua itulah Allah menjadikan anak murid Nabi Isa yang menyeleweng, yang tidak mau mengikut ajaran Nabi Isa yang sebenar tadi, diserupakan wajahnya oleh Allah dengan wajah Nabi Isa, lalu anak murid itulah yang ditangkap dan dibunuh dengan cara salib, dipalang. Jadi Allah menyatakan dalam Quran, sesungguhnya kufur orang yang mengatakan Nabi Isa itu telah dibunuh, disalib. Tetapi kami selamatkan Nabi Isa di langit. Dinaikkan ke langit. Dan Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan semula apabila adanya Dajjal nanti di akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-55 bahawa Nabi Musa akan diturunkan ke bumi semula. Secara tak langsung, kenapa Nabi Isa tidak dimatikan oleh Allah? Antara hikmatnya hari ini kerana Nabi Isa mohon kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa satu-satunya nabi dan rasul yang ingin menjadi nabi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah makbulkan permintaan Nabi Isa itu, lalu kita pun diberitahu bahawa satu masa nanti Dajjal akan muncul dan dia akan berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, dibantu oleh Imam Mahdi dan dibantu oleh sebahagian kelompok manusia. Jadi akhirnya Dajjal dapat dibunuh. Itu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi orang-orang Kristian, orang-orang Nasrani percaya kepada Nabi Isa. Kita umat Islam percaya Nabi Isa alaihissalam itu sebagai Nabi dan Rasul, bukan sebagai anak Tuhan. Apatah lagi kita tidak mendakwa Nabi Isa sebagai Tuhan, seperti mana yang didakwa oleh orang-orang Yahudi. Kalau hari ini kita tengok fahaman Kristian. Fahaman Kristian, hari ini mereka mendakwa Isa alaihissalam yang dipanggil Yesus itu adalah anak Tuhan. Bila dia anak Tuhan, kerana ada kelebihannya, seperti menghidupkan orang yang mati, seperti dapat menyembuhkan orang penyakit kusta umpamanya, yang di saat itu doktor-doktor tidak ada yang mampu untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Tapi Nabi Isa ada keistimewaan yang Allah beri.
dapat menyembuhkan orang yang sakit kusta, menghidupkan orang yang telah mati dan sebagainya. Jadi mereka mendakwa Nabi Isa sebagai Tuhan, kerana dia adalah anak Tuhan yang lahir daripada Maryam, dan Maryam itu dianggap sebagai isteri Tuhan. Itu fahaman mereka. Wal'iyazbillah. Jadi kita orang Islam yang beriman pegang sungguh-sungguh Nabi Isa alaihissalam tidak wafat. Belum lagi wafat. Jadi kita orang Islam, kita panggil Isa. Kalau kita sebut dalam bahasa orang putih je dipanggil Jesus. Bagaimana mereka memanggilnya. Jadi tak salah kita, walaupun kita sebut Jesus, tapi fahaman kita ialah Nabi Isa alaihissalam dengan fahaman yang sebenar. Siapa itu Isa? Siapa itu Jesus? Dia adalah Nabi dan Rasul. Manusia. Bukan sebagai Tuhan, anak Tuhan dan sebagainya. Itu pegangan kita. Itu yang kelima. Tanda besar hari kiamat itu adanya nanti turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Kemudian yang keenam, tanda besar hari kiamat nanti apabila munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj juga disebutkan dalam Al-Quran. Siapa dia Ya'juj wa Ma'juj ini? Ya'juj dan Ma'juj ini dua suku kaum manusia yang akan muncul akhir zaman nanti, memiliki kekuatan, dan kekuatan itu sebagai perosak dan penghancur kehidupan di muka bumi Allah. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ini diberitakan di zaman Nabi Zulkarnain dulu. Sebab dah tahu sikap Ya'juj Ma'juj ini sangat berbahaya, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi di zaman Nabi Zulkarnain telah dibenakan tembok yang kukuh menghalang Ya'juj wa Ma'juj ini tadi muncul dalam masyarakat. Muncul dalam masyarakat. Dia berada di suatu negara. Ada pendapat yang mengatakan dekat-dekat dengan Syria sana. Tempat mereka itu dipasang dengan tembok. Dan mereka sentiasa mengorek tembok ini untuk mereka keluar daripadanya. Jadi nanti akhir zaman mereka berjaya menembusi tembok-tembok itu, lalu membuat kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kumpulan Ya'juj wa Ma'juj. Dan mereka ini akan berperang dan akan melawan Nabi Isa berserta dengan pasukan-pasukan Nabi Isa. Ada pendapat yang menyatakan pengikut Nabi Isa ini akan berperang dengan Ya'juj wa Ma'juj ini di suatu bukit namanya di Tur Sina, iaitu di Mesir. Tur Sina itu sebuah bukit ataupun gunung. Kalau kita manjat, iaitu mengambil masa lebih kurang 2,5 jam lebih kurang. Lebih kurang 2,5 jam masa untuk kita memanjat Bukit Tur Sina itu yang berada di Mesir. Jadi itu sebagian mengatakan di Tur Sina di Mesir, sebagiannya mengatakan di negara yang lain. Jadi kita tak kisahlah tuan-tuan yang mana satu tempatnya yang akan muncul itu, tapi kita yakin yang namanya Ya'juj Ma'juj ini nanti akan berperang dengan umat, dia berperang dengan pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang waktu itu yang bersama dengan Nabi Isa untuk memerangi Dajjal. Jadi ada yang menyatakan juga itu berlaku peperangan antara orang Islam dengan orang Kristian, yang akhirnya orang Islam yang akan menang dalam pertempuran itu. Okey, itu yang keenam, tanda besar hari kiamat itu. Okey, yang ketujuh, tanda besar hari kiamat itu ialah berlakunya gempa bumi. Sama ada gempa bumi setengah
setengah info menyatakan berlakunya tenggelam. Jadi gempa bumi yang menyebabkan berlakunya penenggelaman. Berlakunya dekat mana gempa bumi itu? Iaitu di daratan bahagian barat, bahagian timur dan bahagian semenanjung Arab. Jadi berlaku gempa bumi yang dahsyat di barat, di timur dan semenanjung tanah Arab. Iaitu yang ketujuh, yang ke-8 dan yang ke-9. Jadi sekarang kalau di bahagian timur sekarang ni kita tengok negara-negara yang kerap berlaku gempa bumi seperti di Malaysia, Allahumma Muhammad, di Indonesia umpamanya. Itu di sebelah timur. Jadi matahari naik daripada timur dan tenggelamnya di sebelah barat. Jadi nanti akan berlaku juga berlakunya peredaran matahari terbit daripada barat dan akan tenggelamnya di timur. Terbalik pula. Itu semua tanda-tanda besar. Dan yang ke-10 tanda besar hari kiamat ialah munculnya api dari arah Yaman yang akan mengiring manusia ke Syam menuju ke Syria. Satu api akan menyala dari sebelah Yaman. Setengah pendapat menyatakan begitu. Yang menyala dari arah Yaman yang akan mengiring manusia ke arah Syam. Itu yang ke-10. Jadi di waktu itu apabila berlakunya cahaya itu, maka sahabat bertanya, apa yang perlu kami buat terhadap cahaya itu? Kata Nabi, kamu pergi menuju ke arah api itu. Menuju ke arah api itu. Macam mana kaedahnya? Wallahu a'lam, kita boleh fikirkan. Kemudian nanti barulah malaikat sangkakala, malaikat Israfil, malaikat inilah yang akan meniup sangkakala. Sangkakala yang pertama ditiup oleh malaikat Israfil, manusia terasa dalam kebingungan. Manusia kelam kabut. Perkara-perkara yang pelik berlaku di saat itu. Manusia dalam kelam kabut. Tiupan sangkakala yang kedua, semua manusia akan mati. Jadi di saat itu orang-orang yang beriman akan mati. Dan tiupan sangkakala yang ketiga, sekejap tuan-tuan. Tak faham lah. Inilah, motor bayar 1 bulan je. Bulan ni je. Bulan 9. Sorry minta maaf tuan-tuan sekejap. Minta maaf tuan-tuan, ada sedikit keperluan tadi. Jadi kita balik semula tadi. Jadi malaikat Israfil meniup sangkakala yang ketiga, maka manusia dibangkitkan semula berada di alam, katakan di alam akhirat sana, di padang mahsyar. Jadi itu secara ringkas. Jadi ada juga yang menyatakan dalam hadis Nabi, iaitu di saat kiamat nanti yang hidup hanya orang-orang kafir. Waktu huru-hara tadi tu hanya tinggal orang-orang kafir saja yang akan menanggung penderitaan dahsyatnya hari kiamat. Manakala orang yang beriman tadi dimatikan dahulu supaya mereka tidak rasa tersiksa dengan keadaan yang mengerikan di hari kiamat tersebut. Ini kita boleh membuat kajian lagi tuan-tuan dan puan-puan dalam pembacaan-pembacaan supaya kita lebih jelas
Supaya kita lebih jelas yang bahawa dunia memang sudah hampir kepada hari kiamat. Jadi berbahagialah untuk orang yang beriman dengan hari kiamat ini, maka kita pun dikatakan satu puak yang dikatakan ghuraba. Ghuraba itu satu kaum yang masih mengekalkan kefahamannya terhadap Islam, sehingga melakukan perkara-perkara yang diajarkan dalam Islam itu, sehingga sebagian manusia merasa pelik kepada orang Islam itu. Jadi bagaimana dulu awal-awal Islam, datangnya Islam, orang pelik dengan ajaran Islam. Orang pelik dengan bentuk ajaran Islam. Menyembah Tuhan yang tak dapat dilihat, tetapi dia melihat. Melakukan ibadah sembahyang, adanya 13 rukun umpamanya. Pelik di awal-awal Islam ni. Orang Islam sembahyang berjemaah, ada rokok, ada iktidal dan sebagainya. Dan nanti di akhir zaman, Islam juga kembali seperti kepelikan di mana sebagian manusia yang rasa pelik dengan sikap orang-orang Islam yang mengamalkan ajaran Islam. Fatubah, maka beruntunglah kata Rasulullah. Fatubah lil ghuraba, beruntunglah orang yang baik-baik tadi, yang masih mengekalkan ajaran Islam, syiar Islam. Tapi hari ini kita sudah mula melihat bagaimana syiar Islam tu sudah mula disekat-sekat, dihalang-halang oleh mereka-mereka yang berkuasa. Jadi kita buka minda hari ini tuan-tuan. Dah nampak banyak benda-benda syariat tadi yang dulu jadi biasa bagi umat Islam dan hari ini sudah mula nampak tidak biasa. Bila sembahyang Jumaat kita hari ini tengok ada keadaan-keadaan yang menyekat-nyekat itu, maka ramai orang tua-tua, anak-anak muda kita, macam kita kalau dah tua pernah pengalaman solat Jumaat, anak-anak muda yang kecil-kecil tadi, yang belum berkesempatan diajar pergi ke masjid untuk solat Jumaat, maka mereka tak dapat pergi. Inilah antara yang perlu kita melihat. Generasi akan datang, tak mustahil kalau mereka memang sudah tidak tahu lagi untuk mengerjakan solat Jumaat. Tengoklah syiar-syiar Islam yang lain yang perlu kita perhatikan. Jadi beruntunglah untuk orang yang masih mengekalkan fahaman Islamnya tadi dan mengaplikasikan di dalam kehidupan. Jadi pada tempoh yang sebelum ini kita juga pernah melihat bila Nabi menyatakan tidak kekalnya Islam kecuali pada namanya dan tidak kekal Al-Quran kecuali pada tulisannya. Nanti sampai satu masa tulisan Quran itu kekal sebagai tulisan tetapi sudah tidak dibaca lagi oleh umat Islam. Jadi selagi ada umat Islam yang membaca Al-Quran ini tadi, mudah-mudahan dunia belum akan berlaku hari kiamat. Wallahu a'lam, apapun Allah Maha mengetahui. Jadi tanda-tanda kecil kiamat, tanda-tanda besar kiamat itu dah diperjelaskan oleh baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita umat Nabi Muhammad untuk menyedari, bersiap siagalah kita untuk kembali ke rahmatullah. Kalau sampai umur kita panjang hari kiamat, kita tempuhi kiamat. Kalau kita tak sampai tibanya hari kiamat itu pun, kita dah buat persiapan dengan amal-amal soleh, dengan zikir-zikir, tingkah laku kita, aktiviti kita yang menjerumuskan kepada ciri-ciri orang yang selamat, yang akan menghadapi suasana yang akan berlaku dengan keyakinan, kesabaran dan ketabahan. Itulah huraian daripada satu hadis Nabi yang kita dah belajar semalam,
yang berbunyi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati li ashabih. Bacalah kamu Al-Quran, nanti di hari kiamat Al-Quran akan memberi syafaat, menjadi penolong kepada kamu insya-Allah. Sayangilah Al-Quran, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Pada petang ini Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maaf tuan-tuan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fisnataini. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Atau kama qala. Apa maknanya? Maknanya atau maksudnya daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tidak ada dengkian, tidak ada kedengkian melainkan pada dua perkara, iaitu terhadap seseorang yang diberikan Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya dan mengamalkannya pada waktu malam dan siang. Dan terhadap seseorang yang dikurniakan harta oleh Allah, lalu dia membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam dan siang. Okey, di sini ada perkataan hasad. Dalam Quran juga Allah sebut perkataan hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza hasad. Surah Al-Falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta lindung dengan Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Tuhan yang menciptakan bintang-bintang. Tuhan yang menciptakan falak. 12 bintang termasuk bumi. Disebut juga planet-planet dan sebagainya. Allah yang ciptakan. Jadi kita disuruh minta kepada Allah. Bermohon lindung daripada Allah. Daripada kejahatan makhluk-makhluk Allah yang lain. Wa min syarri ma khalaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita juga berlindung dengan Allah daripada kejahatan, kedengkian daripada makhluk Allah yang lain. Kita didengki oleh manusia. Kita didengki oleh makhluk yang tak nampak. Jin, syaitan, iblis. Pelbagai bentuk jin syaitan tadi. Hantu kom-kom, tuyul, pontianak, pocong dan sebagainya. Banyak lagi jenama-jenama yang mereka dapat yang diberi oleh orang Melayu. Hantu raya lah, apa lagi, jenglot lah. Siap dengan gambar lagi yang nama jenglotnya macam ni. Ada manusia yang buat andaian seperti itu. Tapi kita yakin kesemua jenama-jenama itu yang dianggap hantu itu tadi adalah dari satu makhluk yang namanya makhluk halus. Iaitu dari kalangan iblis. Makhluk halus ada dari kalangan jin, ada dari kalangan iblis, ada dari kalangan malaikat. Dan sebagainya lah yang halus-halus yang kita beri nama. Jadi pokoknya satu, kalau jin, makhluk halus, ada yang Islam,
ada yang bukan Islam. Tetapi kalau yang namanya syaitan, yang asalnya daripada iblis, iblis itu asalnya makhluk halus yang duduk juga berada di syurga bersama para malaikat. Tetapi dengan satu kejahatan yang dilakukan oleh iblis, habis dia dan keturunannya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu saja kesalahan dia oleh iblis ini tadi. Apa kesalahannya? Tidak menghormati perintah Allah bila Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai sujud hormat, bukan sujud menyembah. Wa iz qala lil malaikati isjudu li Adamu fasajadal malaik wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apabila Allah perintahkan kepada malaikat dan penduduk syurga di saat itu supaya sujud hormat kepada Nabi Adam selepas Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Fasajadu, maka para malaikat semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Yang ini makhluk yang satu lagi yang berada di syurga di saat itu. Aba wastakbar. Iblis ini engkar. Sombong. Aba, engkar. Wastakbar, sombong. Tak mau patuh dengan perintah Allah. Lalu Allah tanya. Allah tanya kepada iblis ini. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam? Maka kata iblis, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau jadikan dia daripada tanah dan engkau jadikan aku daripada api. Itu yang dijawab oleh iblis tadi. Kenapa dia tidak mau sujud? Jadi andaian iblis, makhluk yang dicipta daripada api, iaitu beliau, iblis ini, lebih mulia daripada makhluk yang dicipta daripada tanah, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Wastakbara, dia sombong. Lalu Allah murka, Allah perintahkan iblis keluar daripada syurga. Keluar daripada syurga, dan Nabi Adam alaihissalam juga yang asalnya daripada syurga tadi, dengan sebab tipu daya syaitan, sehingga kan dia melanggar larangan Allah. La taqrabu hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu hampiri pokok ini. Jadi di syurga ada sepohon pokok yang Allah Ta'ala tidak benarkan Nabi Adam hampiri. Hampir pun tak boleh. Tetapi kesalahan Adam ini sampai mengambil buah tersebut lalu memakannya. Maka kemurkaan Allah pun berlaku. Maka tertanggallah pakaian-pakaian syurga daripada Adam dan Siti Hawa. Lalu masing-masing cepat menutup kemaluan dengan daun-daun pokok yang ada di situ. Lalu Allah turunkan Nabi Adam. Dalam sejarah mencatatkan Nabi Adam turun di India dan Siti Hawa diturunkan di Arab Saudi. Maka mereka berjalanlah sehingga kan Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa kembali, iaitu di Padang Arafah, tempat jemaah haji melakukan ibadah wukuf ketika menunaikan ibadah haji. Dan para iblis ini tadi, akhirnya mereka tinggal di tempat-tempat yang tidak elok. Di tempat buangan sampah, di pokok-pokok yang rimbun, di tempat-tempat yang gelap, di dalam air, di dalam lubang-lubang,
di lopak-lopak air yang tenang dan sebagainya. Termasuklah di tandas-tandas tempat yang kotor. Itulah tempat tinggal mereka. Itulah tempat tinggal mereka. Lebih-lebih lagi kalau seperti di tandas, kita disunatkan menutup kepala ketika berada di tandas, kerana waktu kita membuang air kecil atau air besar, hakikatnya para syaitan ini tadi akan melumurkan najis ke atas kepala kita. Jadi baginda Nabi SAW menganjurkan kita supaya menutup kepala, tak kiralah dengan apa, topi ke, kain ke dan sebagainya, ketika kita berada di dalam tandas untuk membuang air kecil ataupun air besar. Itu antara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi dalam hadis ini tadi, jadi perkataan hasad tadi tu bermaksud kedengkian, iri hati. Jadi kita manusia ni, itu antara sifat manusia. Ada perasaan dengki, ada perasaan iri hati, ada perasaan tak senang dengan apa yang dimiliki orang lain. Maka timbullah perasaan hasad dengki tadi. Bukan setakat dia benci saja, tetapi sebahagiannya kebencian itu sehingga mereka sanggup membuat sesuatu keburukan kepada orang itu. Ini yang dikatakan permainan sihir, santau dan pelbagai nama lagi yang mungkin diberi kepada perbuatan sihir hasad dengki tadi. Jadi hasad dengki yang tersangat bahaya, kalau hasad dengki yang sampai merosakkan akidah. Kita dengki orang, na'udzubillah, orang itu mendengki si fulan. Cara apa? Hari-hari dia buang sampah ke dalam kawasan rumah si fulan. Contoh, didengki melalui perbuatan membuang sampah. Ataupun mungkin lebih jelas, orang-orang lain buang sampah ke arah rumah kita tadi. Kita ada satu kawasan untuk bakar sampah, maka dia pergi buang sampah tu dekat rumah kita. Tujuannya supaya sampah itu dibakar. Tapi kita tak senang hati, sakit hati kita, sampah orang lain dicempak ke tempat kita. Tapi kita tetap bersabar. Itu contoh hasad dengki kepada manusia. Tetapi tidak lagi merosakkan akidah. Tapi jangan hasad dengki sampai ke tahap melakukan sihir, melakukan santau, santau angin, santau itu, santau ini dan pelbagainya. Kenapa tak boleh? Kerana sihir-sihir yang seumpama itu melibatkan pertolongan daripada makhluk halus yang jahat. Manusia bergabung dengan makhluk halus dengan tujuan nak memudaratkan kepada pihak yang ketiga. Pihak pertama manusia, pihak kedua makhluk halus, sama ada jin ataupun iblis setan. Pihak yang ketiga, manusia yang dikenakan ilmu sihir itu. Ini pihak yang ketiga. Jadi kalau pihak pertama manusia dengan jin ini tadi, manusia yang jahat, berhubung dengan makhluk yang jahat, pastinya akan melakukan kejahatan. Pastinya akan melakukan kejahatan. Jadi itulah yang perlu kita fahami. Jangan ada perasaan dengki. Jadi dalam hadis ini tadi, Nabi mengatakan la hasada, tidak boleh ada perasaan iri hati atau hasad dengki kepada manusia lain. Tak boleh. Illa fisnataini, kecuali pada dua orang manusia. Nabi kata tak boleh. Tak boleh tu tadi, kalau tengok ayat tu tidak boleh. Adakah tidak boleh itu? Semua tak boleh. Itulah hikmah bahasa Arab tadi tu. Bila kita pelajari, bila kita kata dalam hadis Nabi tadi, la hasada, jelas tidak boleh ada perasaan iri hati. Kalau kita baca situ je ayat, ini sudah bercanggah dengan makna. Maksudnya semua tak boleh lah.
Jadi hadis itu belum dihabisi. Illa fisnataini, kecuali pada 2 orang manusia. Maksudnya boleh hasad dengki. Hasad dengki tadi maknanya iri hati. Boleh iri hati tapi pada perkara yang dibenarkan. Macamlah begitu istilah mengumpat. Sebahagian orang Islam mereka faham mengumpat aja tak boleh. Haram. Apa itu mengumpat? Menceritakan keburukan orang. Menceritakan keburukan orang dan orang itu pasti akan marah, maka itulah namanya mengumpat. Bayangkan tuan-tuan, kalau dikatakan mengumpat itu cerita keburukan orang aja, orang itu marah, itu dikatakan tak boleh, kita berdosa. Kalau itulah mafhumnya, bagaimana seorang isteri yang kena dera oleh suami? Isteri kena sepak, isteri kena lempang, isteri kena ikat, isteri kena belasah dengan penyapu. Contoh kalau ada. Mudah-mudahan bukannya suami puan-puan yang bersama dalam majlis kita ini tadi. Tapi kalau ada, Islam kata kalau suami melakukan kezaliman kepada isteri, isteri boleh ceritakan keburukan suami itu kepada orang yang berkuasa, yang ada autoriti untuk mengambil tindakan. Siapa dia? Kita pergi pejabat agama. Carilah mereka di sana, orang yang boleh membantu kita. Contohnya dalam unit kaunseling umpamanya. Mengadulah kepada pegawai di sana. Contoh, tuan, saya sudah tidak tahan diseksa oleh suami saya. Seminggu tentu ada sekurang-kurangnya 2 kali saya kena belasah dengan isteri. Dengan getah paip lain, dengan diikat kakinya barangkali, apa bentuk saja kezaliman. Tak diberi makan dan sebagainya. Ini keburukan suami kepada isteri. Di saat itu isteri harus ada kebaikannya dia ceritakan keburukan suami ini kepada pihak yang ada autoriti untuk mendengar, mengetahui dan boleh mengambil tindakan untuk membantu pihak wanita ini tadi bila dizalimi oleh suami. Pelbagai bentuk kezaliman yang dilakukan. Ada sebahagian pula tu, isteri kena sepak, isteri kena pukul dan sebagainya. Tapi bila malam Jumaat, baik dia dengan isteri dia. Seminggu sekali, besok tak kerja, hari Jumaat tak kerja, malam Jumaat itu baik dia dengan isteri dia. Kenapa tuan-tuan? Ada udang di sebalik mi. Maka isteri itu pun faham tanggungjawab dia sebagai seorang isteri. Suami inginkan belayan kasih sayang melalui hubungan zahir batin tadi. Sebab itulah suami tadi daripada petang Khamis dah baik-baik dengan isteri. Malam Jumaat langsung baik. Esok lusanya mula mengganas. Allahu Akbar. Kalau adalah suami yang melakukan kepada isteri yang seumpama itu dalam bentuk kezaliman, maka di saat itu harus dia mengadukan kisah suaminya kepada pihak yang berkenaan. Pergilah pejabat agama, insya-Allah. Itulah antara fungsi pejabat agama, membantu kekeluargaan dalam Islam. Isteri, para wanita jangan jadi bodoh. Bila dilakukan kezaliman oleh suaminya, maka berdiam diri. Sekadar bersabar berdoa kepada Allah saja. Kamu ada hak. Allah muliakan kamu di dalam Islam. Kamu ada hak untuk melakukan tindakan yang zalim daripada pihak suami kamu. Sehingga kan ada satu peluang. Isteri boleh mohon perceraian daripada suami. Kalau suaminya sudah tidak layak lagi untuk menjadi seorang suami yang baik. Kat mana kita nak mengadu? Itulah unit Jabatan Agama. Yang memang itu kita faham satu-satunya bahagian yang menyebutkan tentang
kaunseling umpamanya yang dapat menguraikan masalah dalam alam kekeluargaan. Itulah contoh tadi. Jadi ada ketika kita boleh ceritakan keburukan orang lain sekiranya di saat itu bersesuaian dengan syariat Islam. Jadi begitulah kita ni tadi. Kalau cuba memahami ayat-ayat Al-Quran, kita cuba mengkaji di sebalik kalimah-kalimah tersebut. Tafsirannya bagaimana. Sebab ada di kalangan masyarakat yang mengatakan jadi pendakwah ni tak boleh kasar-kasar, kata dia. Jadi pendakwah tak boleh nak sebut perkataan-perkataan yang nampak sangat tak cantik, kata dia. Padahal situasi yang sebenarnya. Kenapa pendakwah tu sampai melontarkan suara nada yang tinggi? Situasinya bagaimana di saat itu? Ini yang kadang kita disembunyikan. Sedikit ilmu pengetahuan tidak disampaikan dengan seluasnya kepada masyarakat dengan arti kata yang hak. Arti kata yang hak. Jadi Quran ni tak boleh disembunyikan. Allah mengancam. Allah mengancam kepada para ulama yang sudah ada ilmu Islam tetapi nyatakan kebenaran Islam itu. Bahkan lagi kalau disukat-sukat, dipilih-pilih yang mana yang disampaikan tadi. Sedangkan Al-Quran itu apa yang Allah sebut? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah boleh kita beriman dengan sebahagian Al-Quran? Sebahagian lagi kita tinggalkan. Bab nikah kahwin, kita ikut syiar Islam. Mesti ada 5 dia punya saksi, 5 rukunnya dan sebagainya. Amalan puasa, kita ikut Quran. Awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi dalam bahagian-bahagian lain ada yang kita tinggalkan. Dalam pendidikan, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dalam Islamnya mendidik anak, langkah yang pertama apa? Perkenalkan dengan Allah dan Rasulnya. Perkenalkan dengan Allah dan Rasulnya. Yang berkaitan dengan Allah dengan Rasul antaranya tentang Al-Quran. Didik Al-Quran daripada anak kita kecil sebelum mereka masuk alam persekolahan. Ini antara perkara hikmahnya Al-Quran diturunkan supaya kita mengkaji dan kita tahu. Jadi tidak ada kebencian atau iri hati. Minta maaf. Jangan ada iri hati kecuali pada 2 kumpulan manusia. Apa kumpulan yang pertama? Rajulun atahullahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Satu kumpulan manusia. Di sini Rasulullah menyebutkan rajulun. Rajulun tu maknanya seorang lelaki. Umum. Jadi bila seorang lelaki secara umum dekat situ, sebenarnya lelaki berapa ramai? Jadi maksudnya kepada para lelaki, kita boleh iri hati kepada kumpulan lelaki, iaitu yang pertama kumpulan lelaki yang atahullahul Quran. Yang Allah datangkan Al-Quran, dan mereka ini pelajari Al-Quran, kaedah bacaannya, fahaman ayat-ayatnya. Bila mereka sudah faham, fahuwa yaqumu bihi. Dan mereka laksanakan isi kandung Al-Quran. Dan mereka laksanakan isi kandung Quran ini bukan waktu siang saja atau waktu malam saja. Ana al-laili wa ana an-nahar. Waktu siang pun dia hidup menghayati Al-Quran. Waktu malam pun dia hidup menghayati Al-Quran. Apa yang kita perlu buat di siang? Waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asya. Kata Allah, kami jadikan malam untuk pakaian kamu. Setengah pendapat mentafsirkan untuk kita beristirahat dengan pakaian yang cantik. Duduk dalam selimut umpamanya. Istirahat waktu malam. Di samping bangun waktu malam. Bangun sedikit untuk bertaqarrub ilallah. Kita hari ini sebagai manusia malam lagi hebat daripada siang.
si malam bekerja mencari kekuatan duniawi. Siangnya pula mereka tidak bekerja. Ada sebagian manusia yang macam itu. Jadi sedangkan kata Nabi, orang yang diberi pengetahuan, diberi Al-Quran, Allahumma salli ala Muhammad. Iri hati kita tadi dengan melihat dia. Allah turunkan Quran, dia baca Quran. Jealous aku dengan dia. Pandai dia susun waktu untuk membaca Quran. Yang kedua, dia yakum. Dia baca Quran, dia belajar maknanya, dia laksanakan isi kandung Quran. Quran kata, innal mubazzirina kanu ikhwan syayatin. Membazir itu satu daripada perbuatan yang menjadi saudara syaitan. Innal mubazzirin, sesungguhnya orang-orang yang membazir, kanu, mereka itu saudara syaitan. Jadi kalau kita faham ayat ini, apa bentuk-bentuk pembaziran? Kajilah. Banyak bentuk pembaziran. Apatah lagi pembaziran yang mendatangkan mudarat yang tidak baik. Seperti kita menghisap rokok umpamanya. Pembaziran, wang ringgit kita 10 ringgit kita bagi kepada pekedai. Kita ambil batang-batang rokok itu dan kita sedut. Yang mana sepotong rokok itu ada berapa banyak bahan kimia yang memudaratkan. Tetapi kenapa masih sebahagian orang Islam lagi tak mau menyedari tentang buruknya merokok? Kenapa kita masih nak sokong lagi dengan mereka yang menjual rokok? Sehingga kan di kotak rokok itu ada gambar-gambar yang tidak baik. Minta maaf tuan-tuan. Gambar-gambar yang hodoh. Takut kita nak tengok. Tulis lagi kalimah merokok membahayakan kesihatan. Amaran kerajaan Malaysia. Dan beritahu merokok membahayakan kesihatan. Merokok melakukan pembaziran. Kalau kita hisap rokok, kita sedut. Cuba tanya orang hisap rokok. Apa aktiviti dia? Dia sedut. Kalau katalah satu sudu asap dia sedut, dia akan telan sebahagiannya dan dia akan hembus sebahagiannya melalui lubang hidung. Lagi kalau lepas makan, beradab suami isteri dengan keluarga, lepas makan je, pus. Makan pula dekat luar, angin sepoi, suami hembus, keluar dari mulut, keluar daripada lubang hidung. Maaf cakap barangkali lubang hidung ada ingos tadi, ada tai hidung tadi, keluar balik, isteri dekat depan pun menyedut, anak-anak pun juga yang terkena menyedut. Apa jadi tuan-tuan? Orang yang menghidu asap rokok daripada perokok itu lebih mudah menerima risiko yang tidak baik. Menerima risiko yang tidak baik. Kita belajarlah. Cari info. Coba tanya doktor. Sebahagian doktor, betul ke dalam sebatang rokok itu mengandungi bahan-bahan kimia? Kita percaya dengan pengakuan doktor. Melalui banner saja umpamanya, maklumat-maklumat tentang kesan buruk merokok, melalui banner yang digantung saja kita dah boleh dapat maklumat. Berlubang sana, berlubang sini, kalau mengandung anak bayi tadi boleh jadi cacat. Kita yang sedar ni tengok macam tu je pun geli. Tengok orang hisap rokok je, maaf cakap, anti sungguh kita. Lagi kalau kat kedai makan. Kedai-kedai makan, pengusaha kedai makan, cubalah tolong-tolong tengok pelanggan kita tu bukan semuanya yang hisap rokok. Ada yang tak suka, mereka sayang keluarga dia. Bayangkan tuan-tuan, kalau kesan merokok tadi menyebabkan anak lahir dalam keadaan cacat. Anak lahir keadaan cacat disebabkan bahan kimia daripada rokok yang diambil oleh bapaknya tadi.
Lahir tak mati, hidup tapi cacat. Pergi ke sekolah, cacat. Terbaik pula akalnya, kelulusannya baik, naik ke sekolah menengah, cacat. Masuk ke universiti, cacat. Habis universiti, apa kata anak? Ya, kawan adik semua dah kahwin ya, yang belajar dekat universiti. Adik je seorang yang belum kahwin sebab adik cacat. Cacatnya anak itu disebabkan kejahatan bapa mengisap rokok. Kalaulah anak itu cacat disebabkan rokok yang diambil. Anak kita cacat sampai dewasa, tak berkahwin. Kalau imannya kukuh, alhamdulillah. Kalau imannya tak kukuh, sampai tahap melakukan zina disebabkan kecacatan yang berpunca daripada perbuatan mengisap rokok bapa. Bukankah bapa itu menzalimi kehidupan anaknya itu, tuan-tuan? Betapa besar dosa je kita menyebabkan anak kita tadi berada dalam keadaan situasi begitu. Ya, nah, apa bangganya dengan ibadah rokok? Ya, jadi kita dah, mufti-mufti kita pun sebahagiannya ada yang telah mengeluarkan fatwa merokok. Itu adalah perbuatan haram. Banyak asbab. Kalau kita nak belajar, kita tahulah. Kalau tak nak belajar, masih sayanglah dengan rokok. Allahu Akbar. Sekotak rokok kalau kita belikan burger untuk anak-anak kita, berapa orang anak kita yang boleh makan, tuan-tuan? Besar pahalanya. Jadi fikir-fikirkan. Inilah antara manfaat bila kita saling berbicara tentang ilmu agama. Berbicara tentang ajaran Al-Quran. Berbicara tentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kata Rasulullah, dua kumpulan lelaki yang kamu boleh hasad dengki. Hasad dengki di sini bukan buat sesuatu yang jahat. Hasad dengki di sini maksudnya iri hati saja. Rasa tak selesa. Tapi kita istilah orang Melayu, kalau sebut hasad, dah tentulah sakit hati yang melibatkan dia buat sesuatu kepada si fulan. Ini yang boleh merosakkan akidah selain merosakkan akhlak. Jadi kita orang Melayu ni, bahasa kita banding dengan bahasa Arab. Banding dengan bahasa Arab. Indahnya bahasa Arab. Satu perkataan boleh dipecah kepada 14. 14. Tukar baris saja, makna bertukar. Tambah satu alif saja, makna bertukar. Indahnya bahasa Arab. Sebab tu Nabi sayang bahasa Arab. Inni uhibbul Arab lissalasati, kata Rasulullah. Aku suka, aku sayang pada bahasa Arab. Li'annahu lughatal jannah. Kerana bahasa Arab itu bahasa syurga. Nanti di dalam syurga, orang-orang akan bertutur dalam bahasa Arab. No English, no Turki, no Portugis, and another language. Sikit-sikit bolehlah cakap bahasa Inggeris. Tapi Allah bangga, Rasulullah bangga dengan bahasa Arab. So kita keturunan Nabi. Keturunan Nabi, Nabi membawa ajaran Islam. Zaman Nabi Muhammad, ajaran Islam dibawa melalui Al-Quran. Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Sebab tu kena belajar Jawi supaya kita boleh menyebut bacaan Quran dengan betul. Jangan dituliskan dengan perkataan Melayu. Tapi hari ini dah muncul kelompok-kelompok manusia yang hendak belajar bahasa Al-Quran dengan ditulis dalam bahasa Melayu. Itu yang timbulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh sebut Bismillahirrahmanirrahim. Cuba dieja dengan dengan Rumi. BIS bil, MIL mil, LA la, HIR hir, RAH rah, MA ma, NIR nir, RA ra, HIM him. Jadi bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Tak datang. Tak jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bukannya ma.
Kalau dia je MA, jadi bahasa Melayu kita dulu tu ada I tanda, I pepet umpamanya. Pada pandangan saya sudah cantik. Kalau eja emak, I tanda, MAK. Bunyinya E. Kalau tak ada tanda, bunyinya E. Enak. Itu sedikit. Kita tengok indahnya bahasa Arab. Jadi Nabi suka bahasa Arab kerana itu bahasa syurga. Yang kedua kerana itu adalah lughatul jannah. Yang kedua kerana dia bahasa Al-Quran. Yang ketiga li'annani Arabi. Sebab aku orang Arab. Kita tuan-tuan, orang Jawa, orang Bugis, Kadazan, Iban, Melayu, Cina dan sebagainya. Ya, kita bukan orang Arab. Kita dah tak dapat satu daripada asbab tadi. Tapi kita suka bahasa Arab kerana apa? Kita baca Quran. Jadi tanda kita sayang bahasa Arab, suka bahasa Arab sebab dia bahasa Quran. Bacalah Quran. Jangan cuma di mulut, I love you Quran, aku sayang Quran, beriman dengan Quran. Tetapi kita gagal menyediakan sedikit masa barangkali setiap hari untuk membaca Al-Quran. Rugi kita. Ya, apatah lagi kita nak bertutur dalam bahasa Arab. Jadi kalau orang yang mati, insya-Allah dalam kubur lagi akan ditanya dalam bahasa Arab. Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Rasulullah menjawab. Rasulullah memberitahu orang beriman akan jawab Allahu Rabbi. Ma imamuka, siapa pemimpin kamu? Kata Rasulullah orang beriman akan jawab Al-Quranu imami. Quran pemimpin kita. Bukan hakikatnya manusia. Kalau kita nak lantik manusia jadi pemimpin, lantik yang seperti Nabi Muhammad. Barangkali susah nak yang kita lantik pemimpin seperti Nabi Muhammad. Sekurang-kurangnya yang memiliki ilmu, yang memahami tentang Islam, yang memahami tentang Al-Quran, yang memahami tentang hadis Nabi, yang menguasai 6 rukun iman, rukun Islam. Kalau kita dapat pemimpin yang macam ni, insya-Allah, alhamdulillah. Bagaimana kerajaan Daulah Abbasiyah dahulu memerintah lebih kurang 500 tahun sehinggakan dunia 2/3 dunia dikuasai oleh kerajaan Islam. Saat itu dipanggil khalifah. Bagaimana sekarang? Kita tengok, adakah kita dapat pemimpin? Tak payah pergi pemimpin negara je lah. Kalau kita bawa yang kecil, kita pemimpin dalam keluarga. Kalau kita memimpin negara kita, bercorakkan keislaman. Dari kecil anak kita dah didik dengan Quran. Dari kecil kita dah perkenalkan dengan Nabi, Rasul, dengan Allah. Praktikal sembahyangnya. Dari kecil sebelum mereka jumpa cikgu mereka di sekolah. Itu sewajarnya, sepatutnya seorang ayah, ibu dan bapa handle keluarga. Kita dah ajar, kalau mereka mengikut, alhamdulillah. Kalau mereka tak mau mengikut ajaran Islam yang kita dah tunjukkan, itu terserah kepada mereka, kubur masing-masing. Jadi kita lepaskan tanggungjawab kita di dunia. Ini anak aku keluar rumah tak pakai tudung, tak tutup aurat. Bapaknya tak ajar ke? Siapa cakap? Jumpalah bapak dia, tanya dah ajar ke belum. Jangan senang cebut. Ini bapak tak ajar lah ni. Ni ibu dia tak ajar lah ni. Berdosa kita sangka baik kepada keluarga tersebut. Jadi orang Islam yang berkualiti datang, Ustaz. Tanya. Begini. Oh, Nabi Nuh sendiri tuan-tuan, seorang Nabi, seorang Rasul berdakwah Islam. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah sebelum banjir. Waktu banjir tak dapat berdakwah di bumi. Lepas banjir berdakwah lagi 50 tahun. Isteri je tak mau masuk Islam. Sama seperti Nabi Lut alaihissalam. Dan sebahagian anak Nabi Nuh tadi pun tidak masuk Islam. Itu Nabi. Artinya hidayah Allah bukan di tangan Nabi. Nabi Muhammad sendiri pun tak mampu nak beri hidayah kepada pakciknya Abu Talib dan abu-abu yang lain. Ini kan kita lagi setakat ustaz, ustazah,
walaupun belajarnya jauh sampai universiti, maaf cakap lah kadang-kadang di kalangan kita ni tadi memang ada kelemahan. Jadi kalau kita tak mengkaji balik, tak bual bicara tentang ilmu agama, mana mungkin kita dapat membina ahli keluarga kita begitu. Maaf tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seandainya ucapan saya ini, penerangan saya ini menyinggung pada pihak-pihak yang tertentu. Wallahi, tidak ada niat untuk saya mendatangkan keburukan kepada tuan-tuan, tetapi sekarang mengingatkan berpandukan hadis Nabi ini, la hasada, jangan hasad dengki kecuali kepada golongan pertama, iaitu kumpulan yang diberi Al-Quran. Mereka belajar Quran, baca Quran, mengkaji makna Quran. Tak cukup itu, fayaqumu bihi. Mereka laksanakan apa keajaran yang ada dalam Al-Quran. Dan mereka laksana ana al-laili wa ana an-nahar. Malam, siang, mereka hidup dengan cara Al-Quran. Tapi sayangnya, hari ini kita dah nampak masa-masanya yang disebutkan oleh Nabi, Quran itu tidak kekal kecuali tinggal tulisannya. Yang bermaksud maksud ramai orang Islam sekarang ini tidak memberi penumpuan kepada Al-Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran yang perlu dibaca, yang perlu difahami untuk menjalani kehidupan di atas muka bumi supaya di akhirat kita mendapat syurga. Okey tuan-tuan, kesimpulannya hadis ini arti hasad dengki. Jangan kita faham hasad itu pada bahasa Melayu saja. Fahamilah dalam bahasa Arab yang memberi maksud hasad dengki itu iri hati. Tahap melakukan perkara yang jahat kepada pihak yang ketiga. Yang kedua, dampingilah Al-Quran. Tak cukup Al-Quran, dampingilah juga hadis-hadis Nabi supaya kita bertambah ilmu agama dan kita akan hidup berpegangkan ajaran agama yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Tahniah pada tuan-tuan yang dapat bersama saya dalam channel pada hari ini di YouTube Sahabat Al-Furqan yang dibantu oleh saudara Fahmi bin Ayub dan juga melalui FB. InsyaAllah kita boleh menontonnya rakaman yang telah dibuat. Tak sempat bersama hari ini, malam-malam nak tidur, bukalah sekejap. Lebih kurang 1 jam ni kita manfaatkan. InsyaAllah tuan-tuan, berilah sokongan kepada saya. Bila saya melihat ramai yang dapat melihat siaran saya ini akan menambahkan kekuatan saya dalam usaha berdakwah. Walaupun kita tak dapat berjumpa di majlis-majlis ilmu, masjid, surau dan sebagainya, tapi kita berjumpa melalui maya ini, melalui saluran media yang seumpama tadi. Tuan-tuan, semoga tuan-tuan semua dan keluarga tuan-tuan dirahmati Allah, diselamatkan daripada sebarang musibah dan wabak, dan kita menjadi ahlullah yang cintakan Quran, baca Quran, insya-Allah kita sentiasa di bawah lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.